تدرو علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana pada muka surat 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah mengikut riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada sini kita boleh katakan yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok, dia punya keturunan dia itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dihafar dan telah disusung satu persatu. Baik. Dikatakan di sini bagi bawah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah telah memilih Kinanah daripada anak Ismail. Cuba tengok atas tu. Adnan dengan Ismail mengikut setengah riwayat, ada kata sampai 20 lapis lagi, ada kata 21 lapis, ada kata kurang lagi. Tapi itu riwayat kita tak tahu. Tapi Nabi memulakan, Allah telah pilih Kinanah. Kinanah ni atuk dia yang ke berapa? Atuk dia yang ke-14. Ni tengok 14. Yang Adnan tu 21. Sebab itu orang Arab, dia tak macam kita. Kita nama Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Yaqub. Kita akan panggil anak tu Ahmad bin Ali ya. Ni anak apa? Anak Ali. Tapi orang Arab ni kadang-kadang dia akan tengok atuk dia yang soho, dia bengkan orang tu. Ini Nabi sebut Kinanah anak Ismail. Bukan makna anak betul, tapi min waladi, daripada keturunan, seolah-olah daripada anak. Macam tu. Ini bahasa Arab. Kemudian dia kata wastafa Quraisy min Kinanah. Dipilih Quraisy daripada Kinanah. Salah seorang atuk Nabi namanya Quraisy. Kita cek Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Tak ada seorang nama Quraisy. Sebenarnya Quraisy ni gelaran kepada Fihir bin Malik. Jadi Fihir bin Malik ni dengan Nadr bin Kinanah ni seolah-olah itunya nyang dia, nyang kepada Fihir. Jadi orang Arab juga menganggap Quraisy daripada Kinanah dan Allah pilih Quraisy. Okey, daripada Kinanah. Wastafa min Quraisy, daripada Quraisy pula, daripada Fihir ini Bani Hashim. Bani Hashim tu duduk kat mana? Duduk nombor 3. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
Dan itu nak menunjukkan bahawa nas ni juga menunjukkan bahawa susu galur Nabi ni Allah pelihara. Keturunan dia hak atas tu sampai kepada ini ini dia. Kemudian kalau kita tengok nama-nama yang berlaku daripada Rasulullah SAW sampai ke Adnan ni, tak ada satu pun nama yang sama. Kalau kita Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Yaqub bin Muhammad balik bin ni bin Muhammad balik bin ni, tapi dia tak unik. Nama tu lain dah. Setiap seorang tu nama lain-lain. Yang peliknya lagi kalau kita tengok, kenapa Allah mengilhamkan kepada atuknya Abdul Muttalib nak menamakan anaknya Abdullah? Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kita kena faham, masa ni orang panggil zaman jahiliyah. Yang tok pekong mereka Tuhan mereka Al-Lata, Al-Uzza, mana 360 berhala duduk dekat dengan Kaabah. Yang dipanggil musyrikin tu hak tu. Tapi tiba-tiba Allah ilhamkan kepada atuk dia nak beri nama anak Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Bukan hamba Lata, bukan hamba Uzza, bukan hamba Manat, tapi hamba Allah. Allah ilhamkan supaya susu galur Nabi ni tidak disebut dengan sebutan syirik, wal iyazubillah. Allah pelihara. Sebab itu disebut istighfar, pemeliharaan lain bila Allah pelihara. Kita tengok keturunan Nabi ni semuanya ada kisah menarik. Kami tak dapat panjang, kami terpaksa ringkaskan daripada kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dan beberapa kitab yang lain. Tapi kita akan baca. Jarang orang baca susu galur Nabi ke atas, biasa ke bawah. Ke bawah pun ada. Ujung kitab ni kita sebut anak-anak dia dan cucu-cucu dia. Tapi yang ini nak tengok macam mana Rasulullah SAW ini. Baik, kita mulakan yang pertama pada hari ini. Ini dia. Sebelum daripada itu, sikit lagi, Muhammad ni satu nama yang asing. Kalau kita tengok sahabat Nabi yang sama tua dengan Nabi, yang tua pada Nabi, tak ada seorang nama Muhammad. Tapi sahabat Nabi yang datang kemudian, yang pakai anak kepada sahabat ataupun kecil, nama Muhammad ada. Apa makna? Maknanya seolah-olah Nabi ni, nama dia Muhammad itu, walaupun tu dalam bahasa Arab, tapi seolah-olah Allah pelihara untuk memulakan sebuah tamadun dan sebuah keinsanan manusiawi bermula dengan Muhammad, dan nama itulah yang dicetuskan selepas daripada itu. Allah pelihara nama Muhammad. Ada riwayat menyatakan sebelum Nabi ada dua orang nama Muhammad. Seorang bernama Muhammad ibn Ibrahim, seorang bernama Muhammad ibn Sufyan ataupun Muhammad ibn Sufyan, Muhammad ibn Ibrahim atau Muhammad ibn Sufyan. Ada dua orang nama Muhammad, tapi kedua-duanya mati kecil. Dikatakan mereka ni, ayah-ayah mereka ni pernah bincang dengan orang-orang lain bahawa akan ada seorang yang jadi rasul namanya Muhammad, jadi pitah dulu. Tapi Allah tak izinkan, senyap gitu je. Yang kita tahu nama Muhammad ni macam mana ibunya dengan atuknya, sebab ayah dia mati dah. Ibunya yakni Aminah dan atuknya iaitu siapa? Iaitu Abdul Muttalib. Allah ilhamkan kedua-duanya setuju. Saya sekarang ni
dalam soalan-soalan yang saya jawab ni, boleh kata tiap-tiap hari ada tanya nama. Dan biasa kalau nama ni khilaf selalu antara bapak dengan mak ataupun dengan atuk. Campur nama. Tak sama. Hak ni kata nak beri nama ni, hak ni kata beri nama ni, hak ni kata beri nama ni. Itu biasa. Tapi untuk Nabi Muhammad ni, maknya setuju, atuknya setuju. Kemudian bila ditanya, dah kenapa beri nama pelik ni Muhammad? Kita dah aja sebut nama Muhammad, tiba-tiba mari Muhammad, pelik. Makna tahu, terpuji. Kenapa nama Muhammad? Jawab dia, la an yahmadahu man fis sama wa man fil ard. Supaya yang ada di langit puji, yang ada di bumi puji. Tengok, fitrah yang Allah susurkan kepada mereka ni seolah-olah yakin kepada Allah, bukan nak suruh ni adanya Tuhan. Dan bukan sekadar itu, khalayak puji. Dan Nabi ni tak ada orang keji melainkan puji. Nabi ni orang nak keji dia tak boleh, sebab nama dia Muhammad. Muhammad tu mana terpuji. Nak keji kat mana mega nama Muhammad? Muhammad. Akhir sekali mak saudara dia, mak saudara Sabit. Mak saudara dan pak saudara ni sama sealiran. Mak saudara Sabit ni namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni nama sebenarnya Abdu Al-Uzza. Tengok pelik tu. Abdu Uzza tu nama Tok Pekom besar di Mekah. Jadi dalam Quran tidak boleh mengabdikan kepada selain Allah. Jadi dia guna gelaran Abu Lahab. Sebab apa Lahab? Sebab dia ni jenis orang besar, kulit putih comel, merah. Orang janguk lah, kalau orang Terengganu kata. Orang lelaki janguk tu faham lah. Orang kemah, sedap tengok. Ialah bangsawan, duit banyak. Itu dia. Jadi Allah tak akan kata tabat Abdul Azza, tak. Yada Abdul Azza, tak. Dia akan guna Abi Lahab. Tu rahsia dia. Bini ni bila turun ayat surah Al-Masa ni, dia jadi geram. Sebab package binasa. Abu Lahab binasa, anaknya beranak hak ikutnya binasa, bini pun sekaligus binasa. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablim masa. Dia gerang, dia bawa batu, pergi cari Rasulullah SAW. Cari dalam Masjid Haram. Masjid Haram masa tu taklah ada macam sekarang. Dia ada Kaabah je, kat lain tu kosong itu je, adalah kawasan sikit. Allah lindungkan dia tak nampak Nabi. Yang dia nampaknya Abu Bakar, yang kebetulan bersama Nabi. Dia kata, mana sahabatmu? Kenapa? Dia telah marah. Beram-beram perempuan kalau marah tahulah, marah semua. Aku kalau boleh batu ni aku nak masuk dalam mulut dia. Marah. Tengah marah tu dia beleber. Lalu dia buat syair. Dia nak kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Muzammaman asainahu wa amrahu qalainahu wa dinahu abainahu. Dia tukar daripada Nabi Muhammad itu kepada muzammam. Muzammam ni maknanya dihina, dikeji. Dah tak kena pada Nabi dah. Bukan Nabi, Nabi Muhammad. Dia disebut muzammam. Dia nak tukar nama Nabi Muhammad kepada muzammam. Muzammaman asainahu wa amrahu qalainahu wa dinahu abainahu. Orang yang kena keji itu kami deraka, urusannya itu kami enggan, dan atau kami derhaka, dan agamanya kami tak terima. Tak kena ke kepada Nabi? Kata ulama, kalau orang ngaji betul bukan kepada Rasulullah dah. Kalau orang baca, orang lain baca, siapa muzammam? Muhammad, muzammam. Lain. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok nama Nabi Muhammad. Allah
jadikan luar biasa. Kemudian kita nak baca bin Abdullah. Yang pertama kita nak tengok Abdullah ni. Siapa Abdullah ni? Abdullah ini merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik, paling sopan dan paling disayangi oleh mereka. Kalau tak silap, dalam bahasa mudah, Abdullah ni mungkin anak yang ke-10 kot. Bukan anak pertama, anak akhir dah. Anak Abdul Muttalib yang saya tahu antara yang paling akhir namanya Hamzah. Hamzah pak saudara Nabi. Abdul Muttalib nikah ramah. Masa Abdullah nikah kau. Jadi Abdullah dapat anak beri nama Muhammad. Dia dapat anak, dia beri nama Hamzah. Sebab itu Hamzah dengan Muhammad umur sama, nama Nabi ni. Gi susu dengan apa ni, Halimatus Sa'diyah. Yang tu kita akan cerita kemudian lah. Jadi dia ni saudara sesusu di samping pak saudara. Bila Hamzah mati, ada seorang anak Hamzah nama Umamah ataupun Umarah, perempuan. Orang kata kahwinlah siang ke anak Hamzah. Dia kata tak boleh. Sebab bukan masalah sepupu, tapi masalah dia saudara sesusu aku. Jadi seolah-olah dari jalur tu anak saudara sesusu. Itu maksud dia. Abdullah merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik, paling sopan dan paling disayangi oleh mereka. Dia dikenali sebagai Az-Zabih kerana peristiwa yang terjadi kepadanya, iaitu untuk dijadikan sebagai korban bagi menebus nazar bapanya. Kemudian orang-orang Quraisy, terutamanya bapa-bapa saudaranya daripada sebelah ibunya serta Abu Talib, cuba menghalang Abdul Muttalib daripada berbuat demikian. Akhirnya dicadangkan untuk dicabut undi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Setiap kali dicabut nama Abdullah yang keluar, sehinggalah di bilangan unta mencukupi 100, barulah undi nama unta yang keluar. Lalu unta-unta tersebut disembelih sebagai ganti Abdullah. Ini dia ceritanya. Abdul Muttalib bila dah dia dapat anak 10 orang lelaki kemah semua, dia kata, ya Allah, aku bernazar kalau aku dapat anak lelaki 10 orang ke, atau seumpamanya, aku nak sembelih seorang. Jangan nazar macam tu, tuan. Ini nazar ilham. Ilham ni kita tak nak kias. Kalau kita ilham gitu pun tak betul. Jadi dia pun panggil anak dia, dia kata, hamba menazar, ayah mengajar, jadi kita nak sembelih seorang. Apa yang berlaku? Undi cabut nama semua. Abu Lahab pun ada. Abu Lahab tak mati satu. Dia tak kena. Nama dia tak keluar. Cabut pusing. Tengok Abdullah bawa pisah nak sembelih. Mereka tahan. Abdullah ni paling baik sekali, janganlah sembelih baik ni. Orang tahu betul-betul Abdullah ni. Akhirnya mereka tak tahu nak buat macam mana. Ada kil kata, mereka pergi tanya jenis macam penenung nasib ataupun apa semua ni. Ni cara zaman dulu, cara tak ada. Masa tu mana ada hidayah lagi, syariat tak ada. Oh, mereka pun ni kata baik ni, janganlah ni. Sebab walaupun keputusan dia boleh nego. Nego keputusan tu. Dia ada benda, bukan semua tak boleh nego, ada benda boleh nego lagi. Jadi orang ni, jadi macam mana? Akhirnya mereka kata, ginilah, oleh kerana kamu nak nazar ni, kita ganti setiap nazar yang kamu nazar tu, kalau keluar nama Abdullah, kamu kena sembelih 10 ekor unta. Mu cabut betul-betul. Dia cabut sekali sampai 9 kali, semuanya nama Abdullah. Cabut lagi ke 10, semuanya nama Abdullah. Keluar tu nama Abdullah juga. Apa makna? 10 kali 10, 100. Cabut yang ke sebelah, baru nama orang lain. Selesailah. Jadi daripada situ
Apa yang mereka buat? Abdul Muttalib semelih 100 ekor unta, jamu semua orang. Orang Mekah kenyang dengan unta itu. Pakak makan, boleh sepera seorang, hak ni boleh perut, hak ni boleh hati, pedar, macam-macam lah, kaki boleh buat macam-macam. Daripada sinilah dari segi hukum Islam, waliyazabillah, kisos, bunuh orang kalau kena diak 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau sekarang ni, unta sekarang ni lebih kurang dalam 4,000. Tapi dia ada jenis. Ertinya dia antara dalam 500,000 sehingga ke 1,000,000. Dia punya nilai satu nyawa seolah-olah. Dan dia ini dia amalkan di setengah negara. Saya berapa kali saya showkan kepada kerajaan Malaysia supaya laksanakan dia. Pertama, memberi keuntungan kepada si mati, keluarga dia. Keadilan bolehlah kawan tu kena bunuh, tapi tak ada benda, dia tak dapat. Jadi banyak prosedur, tapi benda ni cukup baik. Dan kita tak payah tanggung ramai banduan akhir di penjara. Dia tak mampu, itu soal lain. Tapi ada alternatif kita cadangkan. Banyak. Baik. Ni satu. Kemudian kata dia lagi, ibunya ibu siapa? Ibu kepada Abdullah, bini kepada Abdul Muttalib lah. Bernama Fatimah binti Amr bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah. Murrah ni kembali sama pula keturunan. Isteri Abdullah, jadi ibu dia. Biasanya orang Arab ni kebanyakannya bahagian perempuan dia tak cerita banyak. Sebab itu kalau kita nak baca sejarah ibu Nabi, tak banyak kisah, sikit sangat. Dan dia lebih macam, kita tak tahulah macam mana kehidupan ibu Rasulullah ni. Hatta kalau kita kaji tentang Khadijah pun sikit je kita tahu. Yang perempuan masa tu dia tak macam sekarang, boleh cari, boleh akses, boleh apa. Dia tak, zaman dulu lain. Baik. Okey. Isteri Abdullah bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manah bin Zurrah bin Kilab. Bila siapa kat Kilab ni, sambung sama keluarga pula. Berapa lapis tu kembali pada susu kalu sama balik dah. Ini isteri Abdullah, namanya Aminah. Pada waktu itu Aminah dianggap wanita Quraisy yang paling mulia dari segi nasab dan kedudukan. Ini comel lah. Aminah ni orang comel. Nama pun pelik, Aminah. Abdullah kahwin dengan Aminah. Aminah ni Amin. Gelaran Nabi Al-Amin. Aminah. Aminah ni maknanya yang baik, yang aman, yang berimang, macam-macam, boleh pergi macam-macam. Yang amanah, tu dia. Jadi dia antara kedua. Selepas berkahwin, Abdullah dan Aminah tinggal di Mekah. Dia tak jauh lah, sebab mereka semua dekat-dekat. Kalau nak tahu rumah Nabi, kalau kita nak hala pergi ke Sukulai dulu, ataupun kita kata jalan kot belakang tu, kita akan tengok ada zaman dulu, ada gambar nanti maktabah. Maktabah ni maknanya perpustakaan. Di situlah tempat Nabi lahir dulu. Boleh tengok lah. Jadi rumah dia lebih kurang situlah. Tidak lama selepas itu Abdul Muttalib menghantar Abdullah pergi ke Madinah untuk mendapatkan bekalan-bekalan untuk mereka. Abdullah telah meninggal dunia di sana. Ini satu pandangan. Pandangan kedua dikatakan beliau telah keluar berdagang ke Syam bersama-sama rombongan perdagangan Quraisy. Beliau singgah di Madinah dan jatuh sakit di sana lalu meninggal dunia. Usianya ketika itu 25 tahun. 25 tahun. Beliau singgah di Madinah dan jatuh sakit di sana lalu meninggal dunia. Usianya 25 tahun. Jenazahnya dikebumikan
di Dar An-Nabirah Al-Ja'di. Beliau wafat sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, dan inilah pendapat terbanyak dalam kalangan ahli sejarah. Dikatakan beliau wafat 2 bulan selepas kelahiran Nabi. Ada juga kata 2 bulan Nabi lahir dia wafat. Yang masyhurnya sebelum. Baik. Yang kita nak bincang ni ialah, yang pertama sekali, kenapa Abdullah pergi ke Syam ataupun pergi ke Madinah? Sebab menjadi tradisi orang Arab Quraisy ni nega. Allah turun ayat surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Itu satu. Kedua, kenapa pergi ke Madinah? Nama-lamanya Yasrib, sedangkan itu bukan jalan ke Syam. Cuma dia pergi pusing sikit, pergi singgah. Ibarat orang nilai nak pergi ke KL, ke Sepang KLIA, pergi masuk dalam ni, mari kat Masjid Isyamuddin, pergi singgah. Patut tak lalu. Sebab dari segi keturunan dan kekeluargaan. Macam mana pula kaitnya? Kaitnya pada atuknya Abdul Muttalib dan juga pada nyangnya Hashim. Hashim nikah dengan orang Madinah, dapat anak, nanti kita cerita hak nombor 2 pula. Itu sebab itulah. Kenapa hikmah Nabi ni lahir dalam keadaan yatim? Kalau kita kira, kalau boleh Rasulullah ni, dia ada backup ayah dia, ada backup pok-pok saudara dia, atuk dia, dia ada backup, semua senang. Tapi Allah sengaja lahirkan dia. Kata Syekh Abdul Hamid Kish, hatta la yuqala abi, la yakula abi walakin qala rabbi. Supaya Nabi ni tak sama dengan orang lain yang dia sebut abah. Ayahku, tapi Nabi sebut Tuhanku. Kedua, kata ulama, supaya tidak ada campur tangan abah dalam didik anak. Sebab abah ni dia akan pengaruh anak. Nak tahu anak kita, tengok diri kita. Jadi abah ni beri kesan besar pada kehidupan anak. Sebab itu kita tengok orang-orang akan berbangga, ayah aku tu. Hak yang boleh bangga lah. Hak tak boleh bangga, buat senyap je. Dia akan sebut. Sekarang yang nak tarbiyah Nabi, Allah. Sebab itu Nabi kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Allah telah ilhamkan kepada Nabi, Allah telah dididik Nabi daripada kecil lagi ni, gangguan tu tak ada. Orang yang nampak kita kata menguasai sepenuhnya pada Nabi, tak ada. Lepas Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Orang yang amat dihormati, tapi diberi 2 tahun sahaja. Yang akan kita bincang. Baik, kita baca seorang lagi. Nombor 2 pula, iaitu Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Syaibah Al-Hamd. Syaibah ni dalam bahasa mudah, kadang-kadang ni rambut uban tu Syaibah. Al-Hamd tu makna pujian. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, dan merupakan pendapat yang sahih, Abdul Muttalib, kalau orang tanya nama apa, nama sebenarnya Syaibatul Hamd. Dia dinamakan sedemikian kerana siapa dia tu? Abdul Muttalib lah, atuk Nabi. Sebenarnya kerana dia dilahirkan dan di kepalanya terdapat syaibah, jalur putih di rambut hitamnya, macam ubang. Orang Melayu kok kalau jenis macam ni panggil tok ubang dulu lah. Dia style orang Melayu. Tapi dia ada macam tu. Terdapat pendapat menyatakan namanya ialah Amir. Ada juga nama sebenarnya Amir. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Qutaibah dan disokong oleh Al-Majid Asy-Syirazi. Nama julukan kunyahnya Abdul Muttalib, iaitu Abdul Muttalib ialah Abu Haris. Dia juga kalau Abu ni orang panggil dia Abu Haris. Orang Arab. Dia ada 4 orang anak. Ali, Ahmad, Fatimah,
Aisyah. Dia kena tengok hak mana hak sulung. Dan kalau boleh hak sulung tu mesti lelaki. Ataupun kalau hak sulung perempuan, dia cari hak lelaki untuk dinamakan. Maka orang tu dipanggil Abu Ali. Ya Aba Ali. Nama dia Ahmad, tapi dia panggil Aba Ali. Itu biasa. Jadi salah seorang nama anak Nabi, pak saudara Nabi ni Al-Haris, berdasarkan kepada anaknya yang tua. Hak tua sekali anak Abdul Muttalib namanya Haris, lalu dia dipanggil Abu Haris. Ya Aba Haris. Ada kata namanya Amir, gelarannya Abu Haris, dan nama yang masyhurnya Syaibatul Hamd. Sebab pelik tengok keturunan Nabi tu, Allah jadi pelik baka tu. Dikatakan dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib kerana bapanya Hashim berkata kepada saudara lelakinya Al-Muttalib semasa dia berada di Mekah ketika kematian menghampirinya, dapatkan hamba-Mu di Yasrib. Lalu dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib. Okey. Jadi ayah Nabi Abdul Muttalib ni, bila dah ayah Abdul Muttalib ni siapa dia nama? Hashim lah. Ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ni dia ada saudara. Yalah, adik-beradik ya. Saudara dia namanya Muttalib. Bila saudara dia nama Muttalib, dah dia tak berapa nak sihat dah. Dia rayak kepada saudara dia, mugi kau ke Yasrib tu, mugi ambil anak aku, wak bawa sini. Sebab dia tahu anak dia dah lahir dah, besar dah sikit, beremaja dah. Jadi Muttalib saudara kepada Hashim pergi ke Madinah, pergi ambil Muttalib ni, wak balik. Semasa dia berada ketika kematian menghampiri, dapatkan hamba-Mu di Yasrib. Ibarat dia panggil hamba lah. Lalu dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib. Namun ada pendapat menyatakan pakciknya iaitu Al-Muttalib datang dengan membawa ke Mekah dengan cara dibonceng di belakang kenderaannya. Ketika itu juga dia dalam keadaan ditutup dengan pakaian atau kain. Lalu Al-Muttalib ditanya berkenaan dan menjawab, dia adalah hamba-Ku. Hal ini kerana dia malu untuk mengatakan mengaku dia adalah anak saudaraku. Apabila keadaannya semakin baik, dia mula menzahirkan sebagai anak saudaranya. Maka oleh sebab itu dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib, lekat nama tu. Selain itu Abdul Muttalib ialah orang pertama yang mewarnakan rambut dengan warna hitam dalam kalangan Arab. Dia juga hidup selama 140 tahun. Oh, lama tua. Iyalah masa tu bahan kimia tak ada orang kan. Semua panggang-panggang itu je. Ada kata Abdul Muttalib ni saudara kepada Hashim. Dia pergi Madinah. Bila sampai dia bawa, dia jalan. Bila dia masuk Mekah, orang yang kata orang kali pertama baru masuk, dia panggil jakung nah. Macam kita kalau kita pergi satu tempat, kita akan ngekor je orang yang bawa kita tu. Sebab dah kenal. Nak masuk tandas pun kalau boleh nak masuk tandas dia sama. Dia jadi tak tahu, ikut je. Itu perangai. Jenis ngikut belakang ni abdu, hamba. Tuan-tuan boleh tengok dalam filem sebagai contoh Ar-Risalah, The Messenger tu. Dia cerita zaman jahiliah. Kalau mari puak-puak Abu Sufyan jalan tu, ekor jubah tu dia pegang, itu hamba. Jadi kawan ni persis macam hamba. Lalu kawan ni pula bila tanya, tak malu juga nak sebut ni, tak tahu color ni, panggil lah tu hamba-hamba. Dah nampak okey, muka pun muka jenis keturunan Quraisy betul, gini. Akhirnya mengakulah walaupun nama Syaibatul Hamd, lekat namanya Abdul Muttalib. Itulah namanya. Terakhir sekali, nama sebenarnya Hashim ni pula ialah Amr.
Dia dipanggil sebagai Hashim kerana dia adalah orang yang pertama menghancurkan sari, iaitu roti yang dikoyak-koyakkan dan direndam dalam kuah yang panas sehingga lembut di Mekah untuk diberikan kepada kaumnya dan jemaah haji ketika musim kemarau pada tahun kelaparan. Seorang penyair berkata, Amr al-Ula menghancurkan As-Sari untuk kaumnya, sedangkan penduduk Mekah ditimpa tahun kelaparan dan kemarau serta kurus. Baik. Nama dia Amr. Tapi oleh kerana dia ni orang baik, orang Mekah daripada dulu sampai sekarang, kalau kita tengok saki baki mereka ni, jamu orang nombor satu. Awak carilah orang Melayu hak baik jamu orang Mekah jauh lagi. Orang Quraisy, orang Arab, pelik jamu orang. Kalau siapa dia jamu Arab, jawab dia jangan makan lah. Kalau boleh 3 hari jangan makan. Nak ceritanya, saya pernah jadi tetamu, seekor kambing jujur panjang. Ialah tetamu ramai lah. Kita bukan sekilo, 10 kilo pun tak habis. Dengan kambing tu pula, dengan muka-muka, dengan giginya ada. Hak panggang dah. Allah kata, ya Allah, itu pemurahnya. Jadi Hashim ni, yang nama sebenarnya itu Amr, bila datang orang ni dia rasa hati, mesti kita kena bagi ke orang ni. Tahu orang lapor ke orang, sebab cerita pergi Mekah ni bukan 3 hari ni, bukan zaman Nabi, sebelum Nabi lagi. Sejak daripada Nabi Ibrahim panggil wa'azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala, ada. Cuma sistem cara tu ada jenis telanjang, ada jenis bawa topekong, ada jenis cerita cara jahiliah. Tapi Nabi menghajikan haji Islam. Talbiyah tu isyarat tidak ada syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Baik. Jadi nak beri makan, beri makan yang paling mudah dan paling senang, iaitu kita pecah roti, kita buat kuah. Jadi sekaligus lalu. Macam kita lah bubur lambuk contohnya, nak faham. Menyebabkan sari ni, kalau campur pula dengan daging, campur pula ni memang sedap sangat. Saya tanya orang Arab, boleh tak mu tolong buat aku makanan sari? Dia tak tahu, tuan-tuan. Kebanyakannya dia kata payuh nak. Mereka sebut, bukan tak tahu, maknanya sebut besi macam-macam. Nabi dia puji Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia. Dia kata apa? Dia kata apa? Fadlu Aisyata ala sairin nisa kafadli as-saridi ala sairi ta'am atau kamakan. Kelebihan Aisyah berbanding dengan isteri dengan wanita-wanita yang lain samalah seperti kelebihan makanan sari berbanding dengan makanan lain. Jadi biasanya kalau kita nak sebut macam tu, mesti sari paling lebih. Takkan hak ni paling kurang. Bahasa kita lah. Saya nak kata bandingan seperti buah rambutan dengan segala buah-buah ni, samalah seperti buah rambutan ni banding dengan segala dengan buah-buah lain. Seolah-olah buah rambutan ni paling lebih. Sebenarnya dah. Kau kata durian lagi lebih, musakin lagi lebih, duri hitang lagi lebih. Boleh baca lah. Banyak lagi hak lebih, hak mahal lagi, hak ni lagi. Jadi tak kenalah cara tu. Jadi sari ni mesti lebih lah makanan tu. Mungkin sedap. Nanti kalau temu orang Arab tanya, Mekah itu saya tak ada. Dia ada nasi Arab adalah mandi, laham, tu ada. Jadi zaman dulu ni orang tanya pula, berah ni bila orang Arab kenalnya? Berah ni selepas daripada zaman Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar. Bila boleh buka Parsi, di situlah baru orang Arab kenal berah. Terus. Sebab itu dalam bab zakat peterah tak sebut berah.
sa'an min tamrin au syairin dan seumpamanya. Dia sebut berah. Dia sebut au uruzin, tak ada. Sebab masa tu tak kenal lagi berah. Tak sapa. Orang Arab dia makan roti, makan syair, makan gandum, makan oat, bali, dia makan benda gitu. Masa tu. Jadi alhamdulillah kita telah tahu 3 orang di kalangan keturunan Rasulullah SAW ke atas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.